Suratul Baqarah, muka surat 7, ayat ke-40. Ayat ke-40 Suratul Baqarah, ayat ke-40. Mushaf kita ni muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat, sambungnya ayat 40 ni mula masuk cerita tentang Bani Israel. Masuk cerita tentang Bani Israel. Selepas cerita tentang malaikat, cerita Nabi Adam, cerita Bani Israel. Dan cerita ni semua kaitan utama dia tentang perintah Allah SWT. Bermula daripada ayat ya ayuhan nas, wahai manusia. Tanpa Allah Ta'ala peduli kan mukmin ke, kafir ke, munafikin ke. Allah ni Allah. Allah kepada orang mukmin, Allah kepada orang kafir, Allah kepada orang munafikin. Dia Allah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, wahai manusia, tunduklah kamu pada aku. Ikutlah aku. Aku yang buat kamu. Ini perintah Allah SWT kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang kudrat dia
kemudian tentang ilmu dia. Dan cerita kita berkenaan dengan para malaikat. Malaikat pun takut pada Allah SWT. Malaikat pun tunduk pada Allah SWT. Dan selain daripada Allah, tidak ada yang maha mengetahui. Dan qadiyah Allah SWT cerita tentang malaikat ni, tentang perintah dia. Bagaimana Allah Ta'ala perintah pada malaikat supaya sujud pada Nabi Adam. Yang mana malaikat tahu manusia ni jenis kedudukan dia rendah, melakukan tumpah darah, buat kerosakan di atas muka bumi. Tapi bila mari perintah Allah, bersajud. Kemudian Allah Ta'ala cerita bagaimana perintah Allah Ta'ala pada Nabi Adam, dan bagaimana Iblis tipu Nabi Adam supaya Nabi Adam tidak taat perintah Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tidak peduli alasan-alasan kena tipu ke, alasan-alasan sebab dia gini ya, tak terima. Dan Nabi Adam, bukan salah Nabi Adam kali kita, Nabi Adam kena tipu. Tapi Allah Ta'ala kata dah, perintah Allah Ta'ala sudah diketahui, jangan hampir pokok ni. Sekarang makan hampir pun jangan. Tapi Iblis pusing. Jadi maksudnya, hadirin hadirat, Iblis ni dia usaha supaya manusia ni langgar perintah Allah SWT. Dia cuba bagi tahu pada manusia bahawa perintah Allah SWT ni tidak besar. Iblis royak nak sanggup cagar diri dia masuk neraka untuk sesatkan Bani Adam ni, anak Adam ni untuk bagi tahu pada Allah, untuk buktikan kepada Allah bahawa perintah Allah Ta'ala supaya sujud pada Nabi Adam itu silap. Iblis sebenarnya dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengan perintah Allah. Dalam surah Isra ke, Iblis bagi tahu ahadzal ladzi karramta alayya. Ya Allah, dia ni kamu telah muliakan lebih daripada saya. Tak patut. Dalam ayat lain kan, bila Allah Ta'ala nyebut, apa yang menghalang kamu daripada sujud apa aku perintah? Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Menjadi aku daripada api, dia daripada tanah. Mana boleh? Jadi Iblis kata, dia ni kamu telah muliakan lebih daripada saya. Saya nak bukti kepada kamu, ya Allah, kalau kamu lanjutkan usia saya, bahawa saya akan buktikan bahawa semua zuriat dia tu derhaka pada kamu. Semua zuriat dia tu akan derhaka pada kamu. Jadi maksudnya Iblis ni, maksud hidup dia ni, pertama dia sesatkan Bani Adam ni, dia nak buktikan pada Allah SWT perintah Allah Ta'ala supaya suruh malaikat dia sujud pada Nabi Adam, satu keputusan yang silap. Dia mari atas muka bumi ni, ajar anak Adam, ajar kita, ajar manusia ni, nak bagi tahu perintah Allah SWT ni tak sesuai, tak ada nilai. Dia mula Allah Ta'ala cerita bagaimana dia tipu Nabi Adam, dia tipu ayah kita. Dia tipu. Allah Ta'ala cerita ni. Tapi qadiyah dia, tajuk utama dia ke perintah Allah. Mula Allah Ta'ala zahir. Dan kisah yang kita baca pada pagi ni, kisah Bani Israel ni, kisah satu umat sebelum kita. Satu umat sebelum kita, yang mana ada Nabi seperti mana kita, ada kitab seperti mana kita, bagaimana mereka boleh sesat. Bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah, bagaimana sikap mereka dengan kitab Allah. Jadi mula ayat 40 ni Allah Ta'ala cerita pada kita tentang Bani Israel. Dan dalam Quran ni Bani Israel banyak. Bani Israel ni banyak. Ada surah khusus, surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Surah Israel. Surah Bani Israel, surah Subhanalladzi. Surah Isra. Itu surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Jadi kita perhatikan. Allah Ta'ala cerita ni kisah Bani Israel ni untuk kita umat kemudian ni, umat akhir zaman ni ambil pengajaran supaya tidak berlaku pada kita seperti mana yang berlaku pada mereka. Dari sudut mana? Dari sudut sikap mereka dengan perintah Allah SWT. Jadi mula-mula Allah Ta'ala khitab pada mereka, mula-mula uslub pujuk, uslub memujuk. Ini khitab pertama Allah Ta'ala kepada Bani Israel di Madinah. Allah Ta'ala guna ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel ni apa dia? Yaqub alaihissalam. Gelar kepada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Ayah pada Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua anak. Satu Ismail, satu Ishaq. Bani Israel ni keturunan Ishaq. Keturunan Ishaq. Nabi kita Ismail, keturunan Ismail. Nabi kita keturunan Ismail. Dua-dua tu jumpa dengan Nabi Ibrahim belakang. Sini Allah SWT panggil ni cara Allah SWT tarik hati manusia. Dak sebut tok paling mulia sekali. Tok paling mulia sekali Israel.
Sebab tu bila kita tahu, kita jangan duk kutuk Israel pula. Natal. Tak. Jangan. Tak. Dia nama ke Israel tu, negara dia tu, kerana nama Anbiya, nama Rasul, nama yang mulia. Tak. Dan Israel ni maksud dia kan hamba Allah. Jibril, Mikail, semua ni maksud dia hamba Allah. Hamba kepada Allah. Wahai Bani Israel. Tak. Allah Ta'ala sebut. Baki asal sebut nama tok yang paling mulia ni cara islah. Cara nak baiki. Tak. Bila kita nak tegur kan, tak, supaya dia berubah, maka kita sebut tak, ayah dia, tok dia mulia. Maka biasanya manusia, fitrah dia ni, dia boleh berubah. Dia Quran ni fitrah, Islam ni fitrah. Dia tengok Allah SWT guna dalil fitrah ni, kita bagi dalil fitrah ni lebih kuat lagi daripada dalil badhi. Badhi ni akal, dia lebih kuat daripada dalil akal. Dari ilmu mantik, kau yang ngaji ilmu mantik ni ada dalil badhi ataupun dalil daruri dengan dalil nazari. Satu dalil badhi ataupun daruri. Dalil daruri ni tak perlu mikir. Dia tak berhajat pada ta'ammum, tidak berhajat pada fikiran. Dia boleh faham dengan semula jadi gitu. Tak. Sentuh api panah. Ilmu tentang panah tu dia panggil badhi. Tak perlu mikir. Tak. Otak kita, akal kita terus dapat memahami. Tak. Dalil akal lah. Dalil akal badhi. Tak perlu fikir. Air batu sejuk, tak perlu fikir. Tak. Ada benda yang mana mustahil. Akal kita ada benda wajib, ada benda mungkin, ada benda mustahil. Mustahil ni tak boleh. Apa dia benda yang bergerak dalam masa yang sama tak bergerak. Akal kita tak boleh terima. Itu balik. Tak. Dia panggil mustahil. Mustahil ni apa? Satu benda akal tak boleh nak terima. Apa dia akal tak boleh nak terima? Ada satu benda bergerak dalam masa yang sama tak bergerak. Akal tak boleh terima. Tak. Benda besar masuk dari benda kecil, akal tak boleh terima. Tak. Tak boleh. Mana benda besar boleh masuk dari benda kecil, akal tak boleh terima. Tak boleh. Dia panggil mustahil, aklan. Lepas tu dia panggil badhi. Tapi sebenarnya dalam Quran dia hebat lagi. Quran dia dalil fitri. Sebenarnya dalil akli badhi itu dia punca daripada fitri juga. Dari fitrah, dalil fitrah. Sebab tu kalau kita hanya bertukar pada dalil badhi, dalil akli, akal dia silap. Akal dia boleh jadi silap juga. Silap. Tapi fitrah lebih besar lagi. Dia sebenarnya dalil akal, dalil badhi pun dia berpunca daripada fitri juga. Daripada fitrah. Dia tengok Allah Ta'ala guna ni. Dia lebih hebat lagi. Dia payah nak urang. Dan ini antara dalil fitri, sebut datuk nenek moyang ni, dia bagi kesan pada jiwa hamba untuk boleh tunduk. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, ingatlah nikmat yang aku bagi pada kamu. Ingatlah nikmat yang aku bagi pada kamu. Nikmat apa dia? Nikmatil lati an'amtu alaikum. Nikmat nubuwah, nikmat paling tinggi sekali. Semua rasul-rasul yang Allah sebut dalam Quran ni kebanyakannya daripada Bani Israel. Sebut saja. Tak. Bahkan umat ni pun, umat ni terikat dengan Bani Israel. Kita terikat dengan nabi-nabi yang diutuskan. Semaya kita, hatta semaya kita pun 5 waktu ni siapa dia? Daripada siapa dia? Daripada mesyuarat siapa dia? Nabi Musa alaihissalam. Tak, Nabi dapat 50 waktu kan? Jumpa Nabi Ibrahim tak kata apa. Jumpa Nabi, siapa kata jumpa Nabi Musa tanya, ya Muhammad, berapa dia tak nak bagi semaya? Berapa? 50. Tak boleh. Balik minta kurang. Nabi Musa alaihissalam. Tak, puasa kita Nabi Daud. Puasa kita Nabi. Dia banyak dalam Quran kisah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ni semua Nabi Bani Israel. Dia cukuplah Quran kita ni. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran, Bani Israel. Tak. Dia berkait dengan kita. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah Taala bagi pada Bani Israel apa dia? Nikmat nubuwah. Nikmat rasul-rasul yang dipilih di kalangan mereka. Allah Taala telah muliakan golongan mereka. Sepatutnya mereka bersyukur, tapi nikmat ni lama-lama menyebabkan mereka jadi takabur, jadi sombong pula. Wa ufu bi ahdi, Allah Taala bagi tahu, sempurnakanlah semua janji aku. Wa ufu bi ahdi. So, kamu hendaklah sempurnakan semua janji kamu terhadap aku. Gapo dia? Untuk taat pada Allah ikut Taurat. Taat pada Allah ikut Injil. Umat Nabi Musa ikut Taurat, umat Nabi Isa ikut Injil. Maka bila kamu sempurnakan janjimu kepada aku, maka aku akan sempurnakan janji aku kepada kamu. Janji apa? Nusrah, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ingat hal tu pun,
maka wa iya ya farhabun, takutlah kamu pada aku. Takutlah kamu pada aku. Kemudian wa aminu bima anzaltu, beriman dengan apa yang aku turunkan. Dengan apa yang aku turunkan. Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Musaddiqan lima ma'akum, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia juga Quran ni, apa yang berada bersama kamu tu telah membenarkan. Tak? Yang mana ataupun musaddiqan ni, Quran ni telah menjadikan apa yang dikatakan dalam Taurat itu benar. Zahir. Tak? Ja'alahu musaddiqan. Nah, Quran ni dia juga Nabi SAW ni, apa yang Allah Ta'ala buat tu ni telah membenarkan apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil. Apa dia dalam Taurat, dalam Injil? Apa dalam Taurat, dalam Injil? Bahawa akhir zaman ni Allah SWT akan lahirkan seorang Nabi, nama dia Ahmad. Dia akan bagi Quran, kitab Quran. Benda ni sudah ada dalam Taurat, benda ni sudah ada dalam Injil. Tak ada dalam Injil. Dan Yahudi di Madinah ni, Quran dibaca pada mereka ni kan, mereka ada di mana sebab apa? Sebab tunggu Nabi akhir zaman dah. Sebab asal tempat penempatan mereka di Syam. Mereka hijrah ke Madinah semata-mata tunggu Nabi akhir zaman. Tunggu Nabi akhir zaman. Ini kita belajar daripada sejarah, yang berulang. Dan Allah Taala kata wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu jadi orang yang mana awwala kafirin bih. Mula-mula sekali kufur dengan Allah SWT. Mula-mula sini bukan mula-mula sebenar. Mula-mula kufur dengan Nabi siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab lah. Ini Madinah lah ni. Tak. Jadi awal lah sini dulu lagi. Jangan kamu jadi dulu lagi orang. Tak. Payah bahasa Arab dia ada seperti mana bahasa Kelantan kok. Petai lagi mari dah. Bukan mari petai. Kita lihat kau. Mana di paling orang paling mula-mula sekali. Dia bukan dia mula-mula. Lagi mula. Tapi ini bahasa dia. Awal kafirin bukan dia paling mula kafir tak. Maka Allah Taala bagi tahu, berimanlah dengan apa yang aku buat turun ni. Yang mana apa yang aku datang kepada kamu ni, Nabi dan juga Quran ni, apa yang ada bersama dengan kamu telah membenarkan. Mana kalau kamu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Quran ni, sebenarnya kamu beriman dengan Taurat jugalah. Dia tak ada khilaf dengan Taurat. Tak ada khilaf dengan Taurat. Dan jangan kamu jadi orang mana mula-mula kufur dengan Quran. Dan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ni pun isyarat daripada Allah SWT. Jangan kamu jual ayat aku ni, hukum aku, perintah aku ni, jual lagu mana, tukar. Bawa tukar ni. Tak siraya harus benar. Tak siraya harus benar. Bila tak raya harus benar, dapat upah. Tak. Supaya orang ramai, supaya mufti-mufti lain, supaya ulama-ulama lain. Tak. Wala tashtaru, Allah tak kata jangan kamu jual ayat aku dengan nilai yang sedikit. Nilai yang sedikit ni dari sudut hakikat, dari sudut zahir dia kan. Tak, manusia akan terkesan lah dengan dunia ni. Seperti mana kita terkesan dengan dunia. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa nilai dunia ni, kalau ada nilai di sisi Allah walaupun sebelah kepok nyamuk, tak, Allah Taala tak akan bagi minum pada orang kafir walaupun segak air. Mana tidak ada nilai. Tapi bagi kita habis ring. Sini pun sama juga kan. Tak, manusia terkesan dengan dunia. Dan ulama-ulama Yahudi ni tak. Betul Allah Ta'ala peringat dulu, jangan kamu jual ayat aku, jangan kamu tukar ayat aku dengan nilai yang sedikit ni. Wa iya ya fattakun, adalah kamu takut pada aku. Kemudian wala talbisul haq, jangan kamu pakaikan kebenaran ni dengan pakaian batin. Jangan kamu pakaikan kebenaran ni dengan pakaian batin. Talbisu tu pakai. Mana jangan kamu hiaskan. Tak. Kebenaran yang Nabi bawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mari hijrah ke Madinah ni, bawa Quran, bawa risalah yang benar. Tak benar kamu tahu, tapi tak semua orang ikut. Bila tak semua orang ikut, maka kamu gelarkan, kamu pakaikan Nabi dengan pakaian yang tidak betul, yang batin. Tak, supaya orang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan masuk wa taktumunah, kamu nak menyembunyikan kebenaran. Sedangkan kamu tahu. Tengok betul-betul. Tak mula Allah Taala dedahkan. Sebab apa? Sebab Allah Taala tahu ulama Yahudi ni tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas ni Allah Taala cerita, apa ulama Yahudi tak boleh terima Nabi? Allahu akbar. Ni pun ulama Yahudi
Dia tahu dalam kitab Taurat dia bahawa Nabi akhir zaman akan zahir di Madinah, di Yathrib. Sebab tu mereka hijrah, buat perdebatan. Mereka beranggapan bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di kalangan mereka sendiri. Itu punca. Ni jemaah ni puak ni bahaya. Tak. Kita buat andaian, bahaya. Benda tu tak ada daripada Taurat, daripada Injil. Tak. Tapi kita sudah buat keputusan dah. Kita sudah mendahului kitab Allah bahawa Nabi akhir zaman, Allah SWT bagi tahu dalam Taurat bahawa Nabi akhir zaman akan lahir di Jazirah Arab. Tak. Nama dia Ahmad. Lepas tu dia ni akan diberi kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tahu gitu. Tapi bahagian syarah ni pula. Nabi ni di kalangan kita. Sebab apa gitu? Sebab dia kira dengan sebelum ni. Sebelum ni kan semua Nabi di kalangan kita belakang. Sebelum ni Nabi-Nabi di kalangan kita. Bahkan orang Yahudi ni dia beranggapan bahawa Allah SWT kalau nak islah mana-mana umat, Allah Ta'ala berhajat pada dia. Sebab tu mereka kata ucapan Allah Ta'ala rakit dalam surah Ali Imran kan, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Dia kata Allah Ta'ala fakir. Fakir di sudut mana? Allah Ta'ala berhajat pada mereka. Berhajat pada mereka ke apa? Allah SWT pengalaman mereka bagi tahu pada mereka, bila Allah Ta'ala nak islah mana-mana umat, Allah Ta'ala akan lahirkan Nabi, dan Nabi biasanya di kalangan mereka. Sebab tu pengalaman jangan agama ni, jangan letak pengalaman. Nampak ni Yahudi sesat ni kerana letak pengalaman. Tak. Pengalaman ni bukan agama. Agama ni tetap kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia telah hijrah ke Madinah dengan beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan lahirkan Nabi akhir zaman di kalangan kita. Dia ni dia duduk ayat semua. Tak. Set kita dah ni. Kalau kita lah ni memang hadis set kita dah ni. Tak. Bahaya, jangan. Kita kena dengan dalil daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kisah para sahabat. Cuma yang pasti kalau Imam Mahdi Imam Mahdi ni siapa dia? Jalan Imam Mahdi. Lagu mana? Ada. Imam Mahdi ni akan bawa kitab Allah, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Imam Mahdi ni dia ni jalan dia jalan Abu Bakar, jalan Umar, jalan Osman, jalan Ali radhiyallahu, jalan para sahabat. Sebab Nabi sudah bagi tahu dah kan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nabi beritahu. Nabi beritahu pada umat ni, hendaklah kamu beritahu dengan sunnah aku, dia sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa dia? Al-mahdiyyin. Siapa dia al-mahdi ni? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nabi sudah gelar dah para sahabat ni al-mahdiyyin. Jadi kalau zaman Nabi, al-mahdi itu Abu Bakar, Umar, Osman. Mahdi yang akan zahir pun, akhir zaman ni pun jalan dia mesti jalan Abu Bakar, jalan Umar, jalan Osman, jalan Ali, jalan para sahabat. Jalan para sahabat. Sebab tu kalau kita nak betul tin kita kena betul kita Allah, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Sini ada jaminan. Tak. Kalau kita lah ni tak puas hati dengan jalan para sahabat, tak, nak buat dengan cara kita, mari Imam Mahdi, tak, bukan jalan kita, maka bahaya kita. Kita dalam bahaya. Tak. Dalam bahaya. Seperti mana ni sejarah ni akan berulang. Sejarah ni mulai dah. Ni bahaya. Sebab apa mereka tak boleh beriman, tak boleh ikut Nabi? Sudah tahu dah Nabi. Tapi kerana mereka duduk syana, ni ulama-ulama mereka duduk syana pada anak buah ni belakang ni, Nabi akhir zaman di kalangan kita, Nabi akhir zaman di kalangan kita, Nabi akhir zaman di kalangan kita. Buat kita dah Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah ni. Mereka kat ni. Tiba-tiba Nabi akhir zaman lahir di Mekah. Mekah. Pusat syirik. 320 berhala. Jangan. Tak. Walaupun Nabi telah tunjukkan bukti-bukti, tak boleh. Ya kaki jadi malu kau. Sebab dia nak sembunyikan kebenaran. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan ayat gini. Ayat gini. Sebab apa? Ni berhadapan dengan orang Madinah. Kita ambil pelajaran. Dan punca dia di antara gabungan kerana mereka telah langgar perintah Allah SWT, Taurat. Masa tunggu Nabi akhir zaman, kehidupan mereka khilaf dengan perintah Allah. Khilaf dengan sunnah Nabi Musa AS. Ni punca dia. Sebab tu Allah SWT datangkan ayat wa aqimus salah wa atuz zakah. Ini nak buat sebab ada ulama-ulama yang jujur, tak, orang Yahudi yang molek, tak, yang soleh, tak. Tapi tidak ada kekuatan untuk lawan keadaan ni. Jadi Allah Taala bagi penawar. Allah bagi penawar. Penawar dia kepada wa aqimus salah. Kalau kamu tengok kebenaran itu mari daripada pihak lain, payah nak ikut ke? Payah ni. Kita ingat kau kebenaran daripada pihak kita, tengok mari ikut orang lain. Tak. Mari daripada jemaah lain.
Jadi Allah SWT bagi dosa. Bila keadaan ini berlaku, wa aqimus salah, dirikan sembahyang, sujud lama-lama. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Infak. Sebab infak ni asbab hidayah. Infak dalam Quran ni setara dengan Quran itu sendiri. Tak, infak ni tak. Allah Taala bagi dalam surah ni, akhir surah ni. Tak. Dua ayat. Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum. Kalau kamu ikut petunjuk aku iaitu Quran, maka kamu tidak akan sesat, kamu tidak perlu bimbang, tak perlu takut. Satu ayat lagi tentang infak. Infaklah harta kamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat yang sama. Sebab apa? Dengan infak ni hidayah. Tak. Asbab hidayah. Jadi sebab tu Allah SWT sembahyang, tak sujud lama-lama, tak mari tak boleh nak ikut ni. Tahu dah kebenaran tak boleh nak ikut. Tak. Maka kita sujud lama-lama. Kemudian infak. Kemudian warqa'u ma'arrakin. Sujud. Sembahyang semua. Sembahyang seperti mana orang amal. Sebab apa? Punca dia takabur. Ni resolusi Allah SWT bagi ruang. Tengok. Tak, bukan semata-mata dengan ilmiah, tidak. Agama ni hanya dapat diturut dengan apa? Dengan amalan. Agama kita bukan pahal dengan ngaji ya. Tak, dia pahal dengan amalan. Ni. Kalau kita duduk ngaji, tak amalan tak tahu ke mana, bahaya kita. Tak boleh jadi sesat. Jadi sesat. Sebab tu dalam hadis kan, la yazalul amru yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nabi bagi Allah SWT berfirman kan, seorang hamba kerana berterusan melakukan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat, sehingga aku kasih pada dia. Bila aku kasih pada dia, maka pendengaran dia seperti mana Allah Taala kehendaki. Dan pendapat dia jadi betul, tangan dia jadi betul, kaki dia jadi betul. Taufik daripada Allah SWT. Taufik dengan apa? Dengan amalan. Sini pun tengok Allah Taala. Sebab ilmu sesada, tapi amalan. Dia kena betul belakang. Ilmu kena betul, amalan kena betul. Baru dia jadi hidayah. Kemudian Allah Taala sambung lagi kritik. Atamurun nas. Kritik sebagai ulama Yahudi. Dia ada ulama-ulama ni, dia tahu kebenaran, dia menyembunyikan, dia lawan. Ada ulama tu, dia senyap, dia tahu kebenaran, dia senyap. Ni orang lagu ni Allah Taala kata sujud lama. Berobat dia dengan amalan. Dia ada juga ulama, dia tahu kebenaran, dia mau ikut ustaz tu betul. Dia tak ikut. Dia takut gaji dia cabut, kedudukan dia cabut. Betul, ikut ustaz tu, dia ngaji dengan ustaz tu, dia tak sih. Dia tak sih, dia suruh ya. Jadi Allah Taala bagi atamuruna an-nas bil birr. Ataupun ayat ni dua keadaan. Seperti mana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama Yahudi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir kan, dia duduk dakwah dah orang Madinah ni, Aus dan Khazraj ni. Dah. Bila Nabi akhir zaman mari, kamu berimanlah dengan Allah SWT. Tinggallah semua berhala. Nak beriman dengan Allah SWT. Dah. Nabi yang benar. Jadi bila Nabi mari, dia tak ikut. Dia rakyat ni semua beriman. Dia memang gitu pun. Tak, ketua Aus dengan ketua Khazraj kan tak? Yang berlaku bai'ah pertama tu, Aqabah pertama, Aqabah kedua ni, tak, ketika mana mereka pergi haji. Ni bermula masuk Islamnya Aus dan Khazraj kan? Tak. Ketika mana mereka pergi haji. Tak, kedua ni, ketua Aus dan Khazraj, masa pergi dalam perjalanan pergi haji, doa pada Allah SWT. Minta Allah SWT zahirkan satu orang yang dapat menyatukan kami. Bila dia tengok Nabi kan, mereka teringat dah, ni Yahudi duk ayat ni, Nabi ni support Yahudi duk ayat di Madinah ni, ulama-ulama Yahudi duk ayat ni. Maka mereka terus masuk. Bila balik Madinah, bila Nabi hijrah, demo ni budak tak beriman. Kita beriman sebab dia. Ni lebih jelas lagi. Ni lebih jelas lagi. Tak. Jadi Allah SWT kritik kamu dulu, ulama-ulama Yahudi dulu, kamu dulu duk ayat orang Madinah. Tak, bila Nabi akhir zaman ni kena beriman, tiba-tiba demo ni semua beriman, kamu pula tak sih. Atamuruna an-nas bil birr, kamu suruh orang ramai supaya beriman, buat baik ni. Tak. Wa tansa bil birr, beriman kita kata ni, tengok Allah Taala datang ke khulasah dalam surah ni. Tak.
Gapo dia albir sebenar, albir sebenar. Beriman dengan Allah kan? Beriman dengan Allah, infak semua. Allah sebut dah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Sebab tu kita muslim beriman. Kamu suruh manusia beriman, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Quran, wa tansawna an, kamu lupa tentang diri kamu. Sedangkan kamu baca kitab, afala ta'qilu, ni istifham taubih dia panggil. Afala ta'qilu ni istifham taubih, mana tanya tapi dalam bentuk taubih ke apa dia? Kritik yang keras lah. Taubih sebenarnya memperbodohkan akal. Tak cerdik kau kalau gitu ni pasal kata. Afala ta'qilu, tak cerdik kau, tak mikir kau. Allah nak tanya. Walau bagaimanapun hadirin hadirat, Quran ni lafaz dia ni memang ada sebab, tapi dalam penggunaan istilah dia umum. Kita boleh tengok dalam ketika Nabi di Akab, di Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang ada rijal, ada beberapa orang tokoh-tokoh yang mana mereka diguting bibir-bibir mereka. Diguting bibir-bibir mereka, diguting. Dan hadis ni daripada Anas bin Malik, daripada Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, dengan sanad yang sahih. Nabi SAW tanya Jibril AS, siapa mereka ni? Jibril bagi tahu, haula'i khutaba ummatik. Nabi bagi tahu, ini penceramah-penceramah umat kamu. Penceramah umat kamu. Ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum. Mereka menyuruh manusia beriman, tak buat baik, tapi dia lupa. Ini ancaman. Ya. Nabi guna perkara begini tuan. Guna perkara begini. Sebab tu ayat Quran ni bukan khusus pada Yahudi, tidak. Dia akan digunakan sampai hari kiamat. Mana-mana orang, mana ajak orang pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tak buat, maka dia termasuk dalam ayat-ayat. Dan Nabi bagi ancaman dia, orang ni akhirat nanti akan dikerak bibir mereka dengan guting. Tu kita kata ahli barzah. Kalau dia akhirat pula masuk neraka pula kan? Hadis yang lain pula kan, hadis yang sahih juga. Nabi bagi tahu satu orang lelaki yang mana orang perut dia tubik kan, dia pusing seperti mana keledai. Tak. Maka orang ramai katanya, wahai fulan, buat apa mu ni? Bukankah kamu dulu kan duk ajar kami, duk suruh dak buat baik, buat gini, ajar macam-macam gini. Buat apa pada lain ni? Dia kata, aku suruhmu, aku tak buat, aku larang, aku buat. Aku buat. Jadi ancaman hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak bermakna kalau kita tak boleh nak buat, kita tak boleh suruh, tak. Tak boleh. Suruh perintah Allah Taala juga. Suruh ma'ruf ni perintah Allah SWT juga. Dia buat ma'ruf perintah Allah Taala juga. Kita tak boleh buat alasan kalau kita tak boleh nak buat maka kita boleh nak suruh. Tidak. Dua-dua tu perintah Allah SWT belakang. Dan ni Allah Taala cerita pada kita bagaimana Yahudi, ulama-ulama Yahudi, mereka tahu perintah Allah, kita Allah, tapi tak sikut. Ini baca hak ni kita kena ingat semula kisah malaikat tadi, dan kisah Nabi Adam, kisah pelanggaran perintah Allah SWT. Ni Allah Taala berdetail pada kita bagaimana umat sebelum kita ni, ada bersama mereka kita Allah, ada bersama mereka panduan daripada Rasul mereka, tapi mereka tak ikut. Mereka tak ikut. Bagaimana Allah Taala buat pada mereka? Oleh kerana itu wahai beriman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini khitab pada para sahabat daripada kita. Bila keadaan lagu kita akan berhadapan dengan ulama-ulama yang begini. Bila dalam Quran ada ni ulama lagu ni, tak, maka luar Quran akan ada sampai hari kiamat. Apatah lagi bila Nabi kata kan, la tattabi'anna sunanan man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut sunnah-sunnah umat sebelum kamu. Siapa dia? Bila sahabat tanya, Yahudi dan Nasara. Maka akan ada ulama-ulama lagu ni. Dan bila berhadapan dengan ulama lagu ni bahaya. Dan Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraidah kau sesak ni, tak, tiga kabilah Yahudi yang besar yang hijrah ke Madinah tunggu Nabi akhir zaman ni, sia-sia usaha mereka. Mereka tu tinggal bumi Syam, tu tinggal bumi Syam dengan Madinah ni, tak boleh nak atur. Bumi Madinah sampai sekarang ni, walaupun kita kata kemajuan begitu hebat, tapi tetap dari sudut cuaca tak kerana panah dia luar biasa. Nak banding dengan Syam, dia punya selesa dia. Tapi hijrah semata-mata tunggu Nabi akhir zaman. Tiga kabilah besar, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Hijrah, tepat dia hijrah pun tepat seperti mana dari Taurat. Tapi bila Nabi mari, kufur belaka kan.
Kerana apa dia? Kerana ulama-ulama. Kerana ulama-ulama, peranan ulama. Dan Allah SWT cerita pada kita supaya kita ambil iktibar. Sebab tu Nabi tidak kata aku tinggal pada kamu ulama, dan aku tinggal pada kamu agama. Kita Allah dan sunnah Nabi SAW. Kita Allah. Nabi bagi tahu ulama ni memang ulama pewaris anbiya, tapi Nabi bagi tahu waris apa dia? Waris apa dia? Waris ilmu nubuwah. Dan ilmu nubuwah apa dia? Kita ada sunnah dia. Kita ada sunnah. Ulama ni kita minta tolong dia, kita jadikan dia sebagai panduan bagaimana untuk kita faham kita Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, bukan kita jadikan dia sebagai dalil. Jadikan ulama sebagai dalil kan. Zaman kita ni kita boleh tengok dah. Tak. Bahaya. Dan ni yang berlaku pada dua umat sebelum kita ni. Dan ni Yahudi. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah tak beriman dengan Nabi kerana agama, kerana ulama-ulama mereka. Nabi nak 10 orang. Nabi kata law amana bi 10 min ahli kitab. Kalau 10 orang ulama Yahudi beriman, nescaya semua Yahudi akan beriman. Maknanya 3 kabilah besar ni tak beriman kerana 10 orang ni. Kerana 10 orang. Jadi nak berharap dengan keadaan lagu ni lagu mana? Wasta'inu bis sabri was salah. Tak ada, kita ada Allah. Allah yang bagi hidayah. Allah bagi. Siapa dia beriman dengan Allah, yahdi qalbah. Allah Taala bagi tahu jaminan daripada Quran kan. Sebab tu jaminan daripada Quran banyak. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa dia benar-benar beriman dengan Allah, benar-benar nak jadi hamba Allah, yahdi qalbah. Allah Taala akan bagi hidayah pada hati dia. Wallahu yahdi ilaihi man anab. Allah Taala bagi tahu. Allah pasti akan bagi hidayah pada siapa? Siapa-siapa benar-benar jujur nak jadi hamba Allah Subhanahu taala. Jadi tak perlu bimbang. Tak perlu bimbang. Tak, kalau kita benar-benar jujur nak jadi hamba Allah, nak taat pada Allah, Allah Taala akan bimbing kita. Tapi kalau kita nak beta juga, kita buat alasan, manusia boleh buat alasan. Tapi akhirat yauma tublas sarai, hari yang mana bagi dalil tu bi. Tak rahsia-rahsia hati tu bi. Tapi dalam dunia ni Allah Taala bagi jaminan lagu tu. Allah Taala bagi jaminan lagu tu. Siapa dia benar-benar nak jadi hamba Allah, Allah Taala akan bimbing dia. Cuma Allah Taala bagi tahu lah lagu mana nak dapat jalan hidayah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan dengan melalui perantara sabar. Sabar di atas kebenaran. Ya, sabar ni bukan sabar dari langgar perintah Allah, tak ada kan. Tak. Sabar dari langgar perintah Allah Taala, tak ada kan. Mana ada sabar dari langgar perintah Allah. Ajib, zaman kita ni kita boleh dengar. Ambo dengar perkataan ni kita habis kita buka kan. Ada tak sabar di atas langgar perintah Allah Taala? Tak boleh sembahyang Jumaat kan? Sabar nak kena. Kita bukan tak sih sembahyang Jumaat. Kita nak, tapi tak boleh sembahyang ni. Sabar je lah. Tak. Kita bukan tak sih, kita bukan nak sembahyang jarak. Tapi tak boleh lah. Buat kita jarak. Sabar je lah. Pening kita dengar ayat. Buat kita cari, tak ada. Tak ada. Dari sudut nubuah, dari sudut rasul, yang mana sabar di atas langgar perintah Allah Ta'ala. Dari para sahabat, dari tabi'in, umat tak ada. Semua yang tak boleh. Mana ada. Dia sabar ni di atas perintah Allah, sabar ni di atas sunnah Nabi SAW, baru sabar. Dia balik pula. Satu-satunya ayat Quran yang mengatakan sabar di atas kesesatan ada. Perkataan orang kafir Mekah. Perkataan orang kafir Mekah kan. Sabar di atas berhala. Itu ada contoh. Dari surah Sad. Dari surah Sad. Bila dakwah Nabi begitu kuat kan, mereka kata, kalaulah tidak kerana kami sabar di atas ni, kerana terlalu kuat sangat dakwah Nabi SAW. Itu je Allah tak larangkan. Itu pun sabar di atas berhala. Jadi itu bukan jalan nubuah, itu bukan jalan hidayah. Tak ada contoh. Tak ada contoh sabar di atas khilaf dengan perintah Allah, sabar di atas khilaf dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan sebenarnya sabar ni di atas taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kata lagu ni wasta'inu bis sabri, minta Allah pertolongan melalui perantara sabar. Sabar apa? Di atas taat perintah Allah, di atas taat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita langgar perintah, kata sengaja, kita tak sih. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terpaksa. Tak boleh. Apatah lagi sangka baik. Benda-benda Allah Taala cerita. Nabi Yunus alaihissalam, dia meninggalkan kaum dia, meninggalkan perintah Allah Taala dengan dia sangka baik pada Allah. Tengok Nabi Yunus alaihissalam. Allah Taala rangkaikan dalam Quran. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayh
Ingatlah Allah Ta'ala kata ketika mana Zannun, Nabi Yunus AS, kerana terlampau marah pada kaum, kerana nak marah pada kaum dia, dan dia telah buat usaha. Nabi Yunus telah buat usaha pagi petang siang malam tak tahu berapa puluh tahun. Cuma wahyu belum mari lagi bagi tahu pada dia supaya tinggalkan kaum dia. Kerana dia nak marah pada kaum dia tu, izzahaba mughadiban, Allah Ta'ala bagi dia meninggalkan kaum dia dan kerana dia nak marah pada kaum dia. Fa dhanna an lan naqd, dengan dia menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak murka pada dia. Mana Nabi Yunus tinggal kaum dia ni, dia sangka Allah Ta'ala tak ada agama. Allah Ta'ala kata fa dhanna, dengan Nabi Yunus sangka allan naqdir alaih, bahawa kami tidak akan hukum dia. Allah Ta'ala panggil apa dia? Allah Ta'ala panggil Nabi Yunus AS abaqa. Abaqa ni apa dia? Hamba yang derhaka. Iz abaqa ilal fulkil masyhur. Ingatlah ketika mana hamba kami Yunus derhaka, ketika mana naik atas kapal, derhaka Allah Ta'ala panggil. Allah Ta'ala telah hukum Nabi Yunus AS. Kan dengan niat molek. Tapi sebab langgar perintah Allah SWT, dia tak ada. Sebab tu kita kena faham. Jalan hidayah ni jalan apa dia? Sabar di atas perintah Allah SWT, di atas sunnah Nabi SAW. Kalau ada jalan tu, selamat belakang kita. Mana ada orang? Orang boleh buat alasan di belakang. Kita bukan tak sehuduk. Kita nak, tapi keadaan gini, kita sabar je lah. Pemimpin pun kata juga, kita pun nak duduk juga, tapi keadaan gini, kita sabar je lah. Tak, kita tak seriba, tapi keadaan gini, kita sabar je lah. Kan lah. Mungkin nak pakai kereta, beli ya. Gapa dia tinggal kamu. Semua tinggal. Semua boleh. Dia lapik sahabat tu jadi nampak Islamik dah. Jadi pemualik dah. Tak ada kan. Tengok jalan-jalan salafus salih. Tak. Jalan-jalan Nabi kita. Sebab Allah kata wasta'inu bis-sabr. Mintalah pertolongan dengan perantara sabar. Sabar di atas kesusahan. Dan untuk sumber kekuatan sabar ni kepada sembahyang. Dan Allah Taala kata wa innaha lakabiratu, perkara ni sangat besar, sangat berat. Illa 'alal khaji, kecuali orang yang khusyuk. Sini nak belajar khusyuk. Khusyuk ni apa? Allah Taala bagi tahu, khusyuk ni bukan pejam mata, naik atas arasy lalu. Tak tu koyak tu. Beza. Ni Allah Taala bagi ni khusyuk ni. Wa inna, Allah Taala kata orang yang mana bila mari musibah, bila mari apa-apa keadaan tak terkesan, melainkan di atas perintah Allah Subhanahu taala. Sabar di atas perintah Allah Subhanahu taala. Bila dia rasa lemah, dia dengan sembahyang. Orang lagu ni hanya perkara ni berat, Allah Taala bagi tahu, hanya akan dapat dibuat oleh orang yang khusyuk. Siapa dia orang yang khusyuk ni? Allah Taala bagi tahu. Khusyuk dalam sudut bahasa, dia tak gerak. Dia sudut bahasa. Allah Taala gambarkan bumi ni khusyuk. Maka turun hujan, maka fatah, maka bergerak. Ayat Quran. Kamu akan lihat bumi yang mana khusyuk, tak gerak. Tak. Tidak ada tumbuh yang bergerak. Bila hujan turun maka tumbuh, bergerak. Tak. Asal khusyuk dari sudut bahasa. Tapi dari sudut istilah syarak ni Allah Taala beritahu orang khusyuk ni lagu mana? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbih. Orang yang mana dia yakin bahawa dia akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahawa dia akan jumpa. Ni khusyuk ni dia kaitan dengan kemudian yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita bahawa satu hari kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tak akhirat. Nah, jadi nak dapat yakin tentang Allah, tentang akhirat ni daripada mana? Ni sumber dia. Ni sumber iman Quran. Jadi kita tak jelas tentang Allah, tak jelas tentang akhirat. Maka kita nak bayar khusyuk lagu mana? Boleh tahu walatai, kita walatai bergerak tak jadi. Dia semaya bukan bergerak. Semaya ni bacaan. Dia perlu difahami. Sebab tu bacaan daripada semua semaya ni, semua yang mana perlu difahami belakang. Dia bukan bergerakkan. Bukan bergerakkan. Sebab tu Nabi bagi tahu semaya yang sempurna semaya yang panjang berdiri mana. Sebab dia panjang berdiri itu kerana Quran. Kerana Quran. Dan sebenarnya maksud semaya ni Quran dah. Maksud semaya ni bukan maksud semaya itu sendiri. Tak. Baca Al-Quran tu. Baca Al-Quran dalam semaya. Sebab tu kalau kita silap kita akan heran. Tak. Kita nak suruh payah lama, lepas kita nak baca kuliah. Nak suruh lama lagi 15 kali, nak suruh lama 30 kali. Tak. Kita dah ulang. Kuliah kita tak hukum satu. Kita faham mayalah molek. Itu molek kita. Kita dah ulang. Tak. Boleh sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama kita semua. Tak. Sebab kita buat kita tak faham.
Tak, waktu pun kita tak faham. Daripada takbir sampai salam kita tak faham, maka masalah kita. Dia betul lagu tu. Dia tengok Nabi SAW bangun tidur lagi. Tengok bangun tidur tengok Nabi. Bangun tidur tengok Nabi ajar kita. Bila bangun tidur Nabi baca apa? Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafi. Dia bermula situ dah. Situ sudah gerak dah. Ni orang mukmin bangun tidur, Nabi ajar pada kita. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wal ayatin alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Sapa ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ambil ismaya. Bila ambil ismaya, nak pergi ismaya, baca doa Allahumma inni as'aluka nuran, ya Allah, cahaya ya Allah, belah kanan, belah kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ya Allah, jadikanlah nur pada aku. Bila kat takbir Allahu akbar, iftitah dari atas juga apa? Allahumma lakal hamd anta nurus sama. Ya Allah, segala satu milikmu belaka ya Allah. Kamu yang menerangi semua alam. Dia semua ni milik kamu ya Allah. Allahumma lakal anta qayyumus samawati wal ard. Allahumma lakal mulkus samawati. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu. Tak, sebelum dia tu kan Allahumma antal haq wa wa'dukal haq. Tengok bayang. Sebelum baca Quran ini zikir-zikir begini, doa-doa begini ni untuk bina isti'dad, untuk hasilkan sembahyang yang cukup kualiti. Tak? Allahumma antal, ya Allah, kamu benar ya Allah. Janjimu benar ya Allah. Berjumpa denganmu benar ya Allah. Akhirat benar ya Allah. Syurga benar ya Allah. Neraka benar ya Allah. Ni dilantungkan pagi hari. Kemudian Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya padamu ya Allah tempat aku serah diri. Dan hanya tempatmu tempat aku bergantung. Ya Allah, hanya padamu tempat aku kembali. Hanya padamu ya Allah aku rujuk. Semua tu ditumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Faham dengan Quran pula. Baru dia dapat bina sungguh. Dan ni Nabi sendiri, semaya Nabi ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bagi khayal. Bayang penuh daripada bangun tidur lagi sehingga semaya tahajud, lepas tu dengan Quran, dengan bagaimana Allah Taala bawa kita dalam suara Quran. Mau dia jadi mukmin yang benar-benar. Kalau tidak kita akan tergesa dengan surah dia. Tak. Nabi sembahyang lama-lama, kita nak suruh lama, lagu mana? Baca kuliah. Nak baca Quran tengok malah. Tak. Jadi Allah SWT bagi tahu orang yang sembahyang khusyuk ni siapa? Alladzina yazunnu, orang yang mana yakin bahawa dia berjumpa dengan Allah SWT. Yakin bahawa dia akan berjumpa. Yakin nak Allah, kita Allah. Ni yang kita buat tadabbur kan. Tak. Cerita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi rajiun. Dia yakin bahawa dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali semula, pujuk lagi Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku bagi pada kamu, iaitu aku telah lebih ke kamu berbanding orang lain. Ini Allah telah bagi tahu pada Bani Israel. Nabi-nabi ramai di kalangan mereka, rasul-rasul ramai di kalangan mereka, kitab-kitab banyak untuk mereka. Allah telah lebihkan, Allah telah muliakan. Wattaqu, kalau kamu tak ingat hal itu pun, wattaqu yauman, tengok pergi akhirat. Takutlah kamu akan satu hari. Hari apa dia? La yajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada mana-mana jiwa dapat selamat, mana-mana jiwa sedikit pun. Tengok. Ni Allah Taala nafi. Akhirat ni tak ada siapa dapat selamat siapa-siapa. Tak. Syafaat kata ada ke syafaat Nabi syafaat? Memang ada. Tapi syafaat itu semua bil izin. Syafaat itu Allah Taala kenal. Ni Allah Taala bagi tu hakikat. Dan ni hakikat dok apa dia ayat kursi kita. Ayat kursi. Tengok ayat ni, wattaqu, takutlah kamu akan satu hari yang sangat besar tu. Allah Taala datangkan nakirah, yauman aziman, hari yang sangat besar. Hari hisab. Hari yang mana la tajzi nafsun. Tengok semua nakirah. Nakirah ni apa? Mana-mana jiwa. Tidak ada mana-mana jiwa dapat selamat, mana-mana jiwa sedikit utama pula syai'ah, sedikit pun tak boleh. Tak boleh. Ayat menakutkan. Sebab tu bila Allah Taala wa anzir ashiratakil aqrabin, bagi peringatan pada kaum kerabat kamu wahai Muhammad. Nabi kumpul dari belakang. Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Bani Qusa, semua Bani Kilab, semua Nabi kumpul belakang. Nabi kata kepada dia, tengok dakwah Nabi. Nabi kata pada Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, Nabi suruh belakang, ya ma'syara Bani Abdul Manaf. Nabi kata apa? Sesungguhnya akhirat nanti aku tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun. Akhir sekali Nabi kata pada Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun di akhirat ini. Boleh. Lepas tu syafaat tu bila Allah SWT luluh, Allah Taala kenal. Allah SWT
Kenal. Dia tak akan berlaku di akhirat. Allah Ta'ala tak kenal, kita kenal. Allah Ta'ala tak kenal, Nabi kenal, malaikat kenal. Tak berlaku. Semua syafaat ni bila Allah Ta'ala kenal dulu. Allah Ta'ala nak muliakan Nabi, Rasul, orang soleh, para malaikat. Yang mana manusia akan dapat syafaat daripada ni. Allah Ta'ala beritahu hakikat ni. Ayat ni dibaca pada siapa ni? Pada Bani Israel. Siapa dia Bani Israel dulu? Ni anak cucu Nabi ni. Anak cucu Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi di kalangan mereka, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf. Nabi belakang buat dia ni. Sahih dah Nabi buat dia. Dah sahih dah boleh bagi syafaat. Tapi ni Allah Ta'ala baca pada mereka. Sebab kalau kita baca Quran kita jelas. Kalau orang demon ni huk keturunan Nabi pun Allah Ta'ala kata lagu ni, dah, kita tak ada lagu ni. Pasal apa dia nak bagi syafaat pada kita? Ada. Dia kena kita luluh dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kena, tak baru boleh. Baru boleh. Wattaqu, takutlah kamu ke satu hari yang mana tidak ada mana-mana jiwa dapat selamat mana-mana sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafaat. Dia tidak diterima syafaat. Wala yukhadu minha, dia tidak diterima apa-apa tebusan. Tak ada. Dan walahum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Tidak akan diberi pertolongan. Habiskan tu cerita secara tafsir. Ini mukaddimah baru, ni cerita Bani Israel. Ini cerita secara tafsir pula. Ingatlah cerita apa? Kisah Nabi Musa AS. Kisah mula ni pun ajib juga tu. Kau perhati kita Allah ya. Surah pertama Allah Ta'ala letak apa Baqarah. Lepas Fatihah Baqarah. Dah surah ni surah akhir. Yang tetap mula-mula sekali. Cerita malaikat dulu. Lepas tu cerita Nabi Adam sebagai asas. Kemudian sedikit mukadimah tentang Bani Israel. Ni kita nampak tentang ulama-ulama mereka. Khitab ni pada ulama-ulama mereka. Kemudian cerita secara tafsir kita Nabi Musa. Kisah Nabi Musa AS. Ni pun ajib. Apa kisah Nabi Musa? Bani Israel ni kita tahu banyak kan kisah Bani Israel. Tapi dalam kisah banyak Bani Israel ni, sepatutnya kita kata ikut neraca dia, ikut tertib dia kan. Kisah Yusuf dulu kan. Kisah Yusuf dulu. Sebab Nabi Musa ni kemudian lagi. Tak. Kisah Nabi Yusuf dulu. Tapi tidak, Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa AS dengan Firaun. Sebab apa? Sebab ni melibatkan satu sistem kehidupan. Tak. Dan kisah ni zahir tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa dengan Firaun ni, kisah berkenaan dengan apa dia? Penindasan, kezaliman Firaun terhadap Bani Israel. Terhadap Bani Israel. Tuan-tuan kita semua maklum. Bani Israel bukan duduk di Mesir. Bani Israel duduk di tempat lain, di Madian, di Syam. Itu penempatan Bani Israel. Bagaimana Bani Israel boleh pergi Mesir? Mereka pergi Mesir ni sebab jemputan daripada Nabi Yusuf AS. Kan Nabi Yusuf jadi menteri keuangan kan, adik-beradik dia buat Al-Aziz ni duduk di Mesir sehingga dia jadi menteri. Jadi bila dia jadi menteri, dia panggil belakang keluarga dia kan, duduk di Mesir. Jadi bermulanya Bani Israel duduk di Mesir ni di atas jemputan daripada Nabi Yusuf AS. Dan kita tahu dalam ramai itu molek belakang Nabi Yusuf ada, maka adik-beradik dia semua molek belakang, beriman belakang, taat pada. Tapi lama bila Nabi Yusuf wafat, bila Bunyamin wafat, semua orang saudara-saudara wafat, Bani Israel kekal seperti mana sifat mereka sekarang ni. Tak. Bani Israel bila-bila dia pergi mana-mana tempat, dia akan menguasai, boleh buat zalim. Itu sifat Bani Israel. Tak. Dia pergi mana tempat, tentu sekali kan. Tak. Dan Allah SWT tidak akan ubah. Ini janji Allah dalam Quran 2 kali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat lain Allah Ta'ala innallaha la yughayyiru bi an. Allah Ta'ala bagi itu, Allah Ta'ala tidak akan ubah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada mana kaum. Melainkan bila kaum tu ubah. Maknanya nikmat, kesenangan, kemewahan Allah Ta'ala tidak akan ubah, jaminan daripada Allah. Sehingga bila kita ubah, bila kita tidak bersyukur, bila kita buat zalim, bila kita kufur, maka Allah Ta'ala akan tarik. Allah Ta'ala akan tarik. Ni syarat Allah SWT. Dan Bani Israel bila duduk di Mesir, mula-mula molek bila orang soleh dia mati, Nabi Yusuf wafat, Bunyamin wafat, semua dah. Mula kezaliman, mula tinggal amal ma'ruf nahi munkar dulu, buat maksiat, kemudian dia buat zalim. Tentu dah dia buat zalim peringkat awal pada Kipti ni. Tentu dah. Dia Firaun dah gerai lama dah, kita kata Firaun dah gerai lama dah. Dan Allah SWT tidak
Tidak akan buat zalim. Orang duk molek-molek tiba-tiba musuh mati, tidak kan? Seperti mana kita sekarang. Tak. Nabi bagi tahu kan tak? Allah Subhanahu Wa Taala bila umat ni buat 5 perkara, Allah Taala akan datangkan 5 perkara. Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan 5 perkara. Bila pemimpin tidak berhukum dengan Allah, Allah Taala akan buat sama-sama kita bala. Ni kanun dia. Bila umat ni pula tinggal kitab Allah dan sunnah Nabi, Allah Taala akan biarkan musuh menguasai. Ini kanun Allah. Dan Bani Israil perkara yang sama. Sebab tu Allah Taala kata bala ummi rabbikum, bala. Sekali lama dia duduk di Mesir, kemudian dia buat zalim pada orang tempatan, dia menguasai ekonomi orang. Tak, Firaun lama ke? Ni boleh Firaun cidik. Tak, Firaun yang cidik. Allah Taala akan guna dia. Sebab tu Allah Subhanahu Taala timpakan azab pada dia. Allah Taala timpakan azab pada dia. Allah Taala tidak akan buat orang dia boleh beriman dengan Allah tiba-tiba mari masalah, tidak. Mesti kerana dosa. Dan ini kanun Allah Taala bagi tahu dalam kitab dia. Dalam kitab dia. Cuma bila lama dah kena zalim, jadi Allah Taala cerita pada kita ni, kisah ni mula-mula ni untuk bagi harapan pada kita. Tak, ni keadaan paling berat sekali. Allah Taala uji Bani Israil ni dengan kezaliman Firaun, dengan kezaliman Firaun. Yang mana Firaun ni tentera bawah dia, ekonomi bawah dia, politik bawah dia, Haman bawah dia. Dan Bani Israil pula Firaun buat lagu mana? Anak jantan dibunuh. Tak ada anak muda. Mana bangsa yang tidak ada anak muda tak tidak bangkit. Akal kita kata dah, orang yang mahir sains politik pun, ada master, ada PhD pun, dah, bagaimana bangsa yang mana tidak ada anak muda nak bangkit lagu mana? Di bawah tekanan rejim yang mana bawah dia ni 100% ekonomi bawah dia, politik bawah dia, tentera bawah dia. Dan dia zalim. Betul keadaan lagu ni tak ada sistem boleh bangkit ni. Tapi ini tengok Allah Taala bagi pada kita anugerah kita Allah Subhanahu Taala. Bagaimana Allah Taala uji Bani Israil ni, Allah Taala hantar Nabi Musa AS. Allah Taala tunjuk pada kita dalam keadaan lagu ni pun boleh taat perintah Allah Taala. Dalam keadaan lagu ni pun boleh taat perintah Allah Subhanahu Taala, boleh tegak hukum Allah Subhanahu. Kita tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan. Dia Allah Taala bagi tahu dalam surah Qasas, dengar begitu gagah bahasa dia. Wa nurid an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh. Kami ingin apa? Nak bagi nikmat kepada kaum yang lemah, Bani Israil. Dan kami ingin wariskan kerajaan Firaun ni kepada mereka. Dan kami ingin kukuhkan kedudukan mereka di bumi Mesir. Allah Taala bagi tahu. Dalam keadaan lagu mana tu? Dalam keadaan anak muda tak ada, dalam keadaan ekonomi tak ada, dalam ciri pandang tak ada. Tapi Allah Taala nak. Allah Taala tunjuk kudrat dia. Dan ni Allah Taala cerita pada kita. Allah Taala cerita pada kita. Tak. Kalau ikut kita, otak kita tak ada siapa boleh lawan Firaun ni. Tak. Kalau zaman kita maju dah dengan universiti beratus kalau seluruh dunia ni beribu, siapa dia boleh lawan Firaun? Tak boleh. Tapi dengan kekuatan, dengan cara minhaj nubuah utuh Firaun. Sebab tu Allah SWT bukan saya saja letak cerita ni, bukan saya saja nak suruh kita yakin bahawa kalau kita ikut je cara nubuah, cara perintah Allah, cara kita Allah SWT, tak ada sistem boleh halal. Hatta macam seperti mana Firaun ni, kita boleh bangkit. Lagu mana boleh bangkit. Ya, sebenarnya cerita semua Quran ni menjurus ke arah tu, nak bagi tahu kepada kita bahawa perintah Allah Taala ni hebat, kitab dia ni hebat, hukum dia ni hebat. Tu ya sebenarnya. Dah ni kita nak masuk kan? Kita tak ada waktu kita ngaji Quran, ngaji apa remik comel ke, tapi perintah Allah Taala tak ada belah mana. Tak ada. Dia maksud sebenarnya semua Allah Taala cerita nak suruh akhir natijah kita ni perintah Allah Taala paling hebat sekali. Perintah Allah Taala kena tegak sekali. Itu tujuan dia. Dan ni Allah Taala cerita pada kita. Tak, supaya kita puas hati umat ni. Dan Nabi telah tunjuk pada kita, Nabi telah tegakkan apa yang ada dalam kitab Allah Subhanahu Taala. Ingatlah Allah Taala kata ketika mana kami selamatkan kamu daripada cekaman Firaun, yang mana Firaun telah buat zalim pada kamu dengan azab yang begitu teruk sekali. Cara lagu mana? Yudabbihuna abna'akum, bunuh anak jantan kamu dan mempermalukan wanita-wanita kamu, jadi hamba sesuka hati. Dan demikian itu Allah Taala bagi tahu bala ummi rabbikum azim, bala daripada Tuhan kamu, ujian daripada Tuhan kamu, ujian. Allah kawan ni pun nak faham hakikat kita. Sebab tu kan dunia kehidupan ni kita tak boleh faham dengan asar, kita tak boleh faham dengan kesan-kesan dia. Kita faham dengan kesan kan, kita jadi otak kita jadi tak nak faham. Tak. Kalau kita asar ke apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku. Tak. Buat apa syariah hancur,
Era acor Islam gini nak. Mana Allah Ta'ala tak tolong ni? Macam-macam ni. Tak. Kata Allah Ta'ala tolong orang Islam. Macam-macam. Tak. Banyak dah berlaku kan? Tak. Kalau orang tu kritis lagi kan, dia tengok kejadian kehidupan ni kan. Ada ke Tuhan ni? Dia sungguh kan ada. Ni bayi tak ada accident kan, putus kepala ni. Salah kau bayi tu apa jadi lagu tu? Dia gila lagu tu. Dia jadi hairan. Kalau kita tengok pada kejadian ni, kita nak faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang hakikat kehidupan ni, kita akan jadi hairan. Kita akan jadi hairan. Tak. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala cerita belaka perkara-perkara begini. Tak. Sebab tu Quran ni dia sebagai penawar bagi jiwa manusia. Kisah Ashabul Ukhdud Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita pada Nabi. Satu surah turun, surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Ashabul Ukhdud ni. Surah Al-Buruj. Kisah kamu ni, kisah berkenaan dengan raja yang zalim kan, tak puas hati dengan kaum dia, berimej dengan budak dia gali parit, dia pergi duduk dengan api, bayarkanlah. So mana-mana berimej dia buat dia tu. Pak askar duduk keliling. Jadi pesta. Kita boleh bayar kan? Benda ni Allah Ta'ala cerita pada Nabi SAW. Tak. Mana Allah Ta'ala? Mana Allah SWT? Tak. Sebab Allah Ta'ala tolong. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dunia dengan kacamata, dengan neraca dunia semata-mata, kita akan senang. Tak. Tapi kalau kita tengok dengan neraca kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa dunia ni bukan perakhiran dia, tidak. Seperti mana Bani Israel ni kena sembelih. Allah Ta'ala jawab ya, bila Allah Ta'ala cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana susahnya dakwah Nabi Musa alaihi salam. Dakwah Nabi Musa ni dari satu sudut lebih teruk daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah nak cerita lagu mana? Bila Nabi Musa mula dakwah Firaun, dakwah Qarun, dakwah Haman, dakwah Bani Israel dan dakwah Kipti, Firaun buat keputusan lagu mana? Firaun kata siapa dia beriman dengan Musa, anak jantan bunuh belakang. Surah Ghafir. Kemudian akhir ayat Allah Taala kata wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tengok. Tidaklah usaha orang kafir iaitu Firaun tu melainkan sia-sia saja. Allah Taala bagi tahu. Usaha Firaun untuk halal dakwah Nabi Musa ni, untuk halal daripada agama Allah ditegakkan ni, usaha dia sia-sia. Allah Taala bagi tahu. Tuan-tuan, anak mati, kalau kita cucu mati, adik kita mati kena sebelah ke Firaun, sia-sia ke apa dia? Tak sia. Tapi Allah Taala bagi tahu, Allah Taala bagi tahu hakikat. Sebab apa? Allah Taala tidak terikat seperti kita ni, jadi kita nak marah, tak puas hati bagi semak dengan dunia ni. Allah Ta'ala dunia akhirat sama dia belakang. Dia belakang. Sebab tu para anbiya mereka jelas tentang akhirat. Sebab kehidupan bukan kehidupan dunia ada. Dunia ni hanya tempat ujian. Kehidupan sebenarnya kehidupan akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala letak biar Fir'aun tu. Sebab kesudahannya balik jumpa Allah Ta'ala belakang. Kau beriman balik jumpa Allah, derhaka balik jumpa Allah. Tak terlepas. Tak ada siapa boleh terlepas. Ayat begini diulang dalam Quran. Tak ada siapa-siapa boleh terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada boleh terlepas. Hok bakal Ashabul Ukhdud balik dengan Allah, hok kena bakal balik dengan Allah. Dan bila balik dengan Allah, Allah Ta'ala tahu lah ke mana nak buat kira. Allah Ta'ala tidak ada sakut dengan siapa-siapa. Allah Ta'ala tidak ada sakut sama. Sebab tu Allah kata wa fi dzalikum bala. Demikian itu bala daripada Tuhan kamu. Bala daripada Tuhan. Sebab tu qadiyah dunia ni tempat ujian kan, qadiyah besar dalam Quran. Kalau kita tak faham ni kan, kita kata main bakpo agak habis. Sakau kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benda tak selesai kan. Sebab dunia hanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kisah Bani Israel ni, kisah Nabi Musa ni, satu kisah yang mana bagi harapan pada kita, dan juga dalam masa yang sama nak bagi tahu pada kita supaya kita puas hati dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah tunjuk pada kita dengan bukti yang nyata. Ini bukan cerita dongeng kan, bahawa bila satu orang itu bergerak bangkit dengan nubuah, dengan cara nubuah, dengan cara kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Kalau sisa kita ni tak ada hak apa dah ni. Nak lawan Firaun ni dengan sosialis, tak boleh dah. Dengan demokrasi baru nak ambil calon. Firaun tahu je nak siapa nak ambil calon lawan aku. Tak boleh dah, kena bunuh lalu. Tak boleh. Tak boleh nak tak ni. Tapi nubuah tengok Nabi Musa pergi dengan gagah. Nabi Musa pergi dengan bawa risalah, dengan dakwah, dengan cerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Panjang lebar cerita. Siapa dia Tuhan kamu?
Rabbus samawati wa ma bainahuma, Rabbul masyriqi wal maghrib. Tak cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beritahu. Tak. Siapa peringkat ni natijah dia. Tak. Cara Allah Subhanahu wa taala atur. Tak. Sekejap Allah Taala musnahkan Firaun ni. Bila berapa lama? Sekejap. Dalam masa sehari. Dalam masa sehari Firaun dengan tentera-tentera dia tu musnah sekejap bila Allah Taala putuskan. Bila Allah Taala buat keputusan. Sebab bagi Allah Taala tak ada gabungan. Seperti mana Allah Taala cerita pada Quraisy yang degil tu. Ada untuk Allah Taala hapuskan kekuatan yang paling hebat pada zaman itu. Kekuatan apa? Kekuatan Abraham. Bayar daripada Yaman yang mari tentera bergajah. Arab tak pernah tengok. Arab tak pernah tengok. Ada. Dia tidak ada mana-mana kabilah dapat halal. Tidak ada mana-mana kabilah dapat halal, dapat sekat sehingga sampai ke Mekah. Sehingga sampai ke Mekah. Apa dia? Tak ada siapa dapat halal, mana-mana kekuatan mana tak ada dapat halal. Allah SWT musnahkan kekuatan Abraham dengan apa? Tak. Dengan bunga ababil. Ya Allah. Allah cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tak. Mana kekuatan yang begitu hebat Allah nak tunjuk kudratnya untuk hapuskan kekuatan itu dengan apa? Dengan bunga ababil. Bunga ababil ni bunga apa? Bukan bunga khusus kata apa dah. Bunga bagi orang Arab ababil ni kalau tempat kita kat bunga syiah. Tak, bunga syiah. Bunga kecil. Tak. Bunga syiah. Tak. Bukan kata padahal Allah SWT ada bunga leh. Allah SWT ada singa pada pasir. Ada banyak binatang-binatang. Tapi tidak kan. Bukan semata-mata nak hapus kan. Allah Taala tunjuk kudrat dia. Supaya hamba ni siqah pada Allah SWT. Yakin penuh dengan Allah SWT. Begitu juga Firaun. Tak. Allah Taala tunjuk pada kita cerita dakwah Nabi Musa begitu. Cara Nabi Musa lagu mana dakwah dah. Sehingga bila Allah Taala nak hapuskan dia, sekejap. Tak. Dalam masa sehari Allah Taala hapuskan Firaun. Dan benda ni satu nikmat yang besar pada Bani Israel. Allah Taala cerita. Ingatlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kamu. Allah Taala selamatkan kamu daripada apa? Cekaman Firaun yang telah buat zalim pada kamu, bunuh anak lelaki kamu, mempermalukan wanita kamu, dan demikian itu bala daripada Tuhan kamu yang besar. Dan bukan setakat itu, wa idh faraqna bikumul bahr, kami belah laut. Lalu kami selamatkan kamu, kami tenggelamkan Firaun dalam keadaan kamu dapat lihat. Ini pun nikmat daripada Allah SWT. Puas hati cara Allah Taala musnahkan Firaun ni. Tak. Allah SWT tenggelamkan Firaun dalam laut, yang mana Bani Israel bukan setakat tahu Firaun binasa, bahkan dapat lihat Musa tenggelam. Ini sebut nikmat juga. Sempurna Allah Taala bagi pada Bani Israel. Pun begitu Allah Taala cerita wa idh wa'adna Musa 40 lah, bila kami berjanji dengan Musa dalam masa 40 hari untuk bagi kitab Taurat, kamu telah sesat. Tak jadikan anak lembu sebagai Tuhan, disembah anak lembu dalam keadaan kamu zalim. Itu pun Allah kata summa afawna, kami maafkan kamu. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bersyukur. Bila kami bagi pada Nabi Musa sebuah kitab yang Al-Furqan, supaya kamu dapat tunjuk. Tak. Dengan perbuatan gitu pun sembah anak lembu pun Allah Taala bagi pada Nabi Musa kepada Taurat. Sebuah kitab yang mana Allah Taala namakan Furqan, dapat membezakan di antara hak dengan batin, supaya kamu jadi hamba yang dapat petunjuk. Jadi Allah Taala cerita secara tafsir sedikit. Bila Nabi Musa balik, tak, tengok Bani Israel sembah anak lembu yang dibuat oleh Samiri tu. Tak, maka Nabi Musa tegur, ya qaum. Ini selepas Nabi Musa tegur Samiri lah, dalam surah Taha, tak, perambat Samiri. Nabi Musa berpaling pada Bani Israel begitu, ya qaum, wahai kaum, innakum zalamtum anfusakum, kamu telah buat zalim pada diri kamu. Tegur dengan penuh hikmah, bagi tahu kesalahan. Bukan pakai kata, cara Allah Taala ajar pada kita. Cara nak tegur, tak, mula-mula bagi tahu. Sesungguhnya kamu telah buat zalim pada diri kamu. Dengan sebab apa? Dengan kamu jadikan anak lembu itu sebagai sembahan. Maka oleh kerana itu fatubu ila barikum, bertaubatlah kamu pada Tuhan kamu. Cara taubat dia lagu mana? Ni syariat Nabi Musa. Orang yang mana syirik, melakukan syirik, taubat dia lagu mana? Uqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Demikian itu baik untuk kamu di sisi Tuhan kamu. Barulah Allah Taala terima taubat kamu. Sesungguhnya Allah Taala Maha penerima taubat. Cuma perbahasan Bani Israel buat ke tak ni? Tak, buat ke tak? Tak, anak lah cenderung ni tak buat. Mana buat lagu ni?
Bani Israel nak bunuh diri, taubat dia. Tak buat Bani Israel. Nak bunuh diri lagu mana? Suruh sembelih lembu pun tak kasi sembelih. Sebab ya? Sembelih lembu bah ni pun tak kasi. Sah kau nak bunuh diri? Tak bunuh diri Bani Israel. Tak bunuh. Kalau ada mungkin hok soleh-soleh. Sebab apa? Sebab sikap mereka. Sebab tu Allah Taala cerita lepas. Tak. Sikap mereka. Wa idh qultum ya Musa. Tengok Allah Taala dedahkan lagi. Ni semua sikap mereka dengan perintah Allah Subhanahu Taala. Sikap mereka dengan perintah Allah Taala, sikap mereka dengan perintah Nabi Musa alaihissalam. Tak, sikap mereka dengan perintah Allah Taala semua. Wa idh qultum ya Musa. Ingatlah ketika kamu kata kepada Musa, kami tidak akan beriman dengan kamu sehingga kami dapat lihat Allah dengan mata kepala kami. Ini cakap mereka. Ini selepas tengok 9 mukjizat dah ni. Ini bila mereka kata gini, bila pergi munajat bersama-sama. Tak tengok Nabi Musa aja kecek dengan Allah, tak puas hati. Kita pun nak juga. Apa Nabi Musa seorang kita wayak pada Nabi Musa pakat sama dia, kita tak seikut. Tak. Kita hanya akan beriman bila kami dapat lihat dengan mata kepala kami. Lalu fa akhadhatkum as-sa'iqah. Allah telah timpakan tak azab. Wa antum tanzurun, dalam keadaan mereka tak sedia. Tak. Kemudian Nabi Musa merayu pada Allah SWT. Doa Nabi Musa, doa pada Allah SWT. Dari surah Araf, Nabi Musa doa pada Allah SWT. Minta. Nabi Musa tak boleh doa ke apa? Ni pala-pala belakang ni. Tak pergi 12 orang pergi untuk terima Taurat. Tiba-tiba mereka ucap lagu ni. Jadi Nabi Musa merayu pada Allah SWT, minta hidupkan semula. Semua ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami hidupkan semula kamu supaya kamu jadi hamba yang bersyukur. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami jadikan kamu diteduh. Tak, kami teduhkan kamu dengan awan. Dan kami telah turunkan kepada kamu manna was salwa. Manna ni makanan yang berat, salwa ni makanan yang ringan. Sempurna lah maksudnya. Makanan yang sempurna. Bukan kata makan betul-betul. Tak, makanan yang sempurna. Makanan yang sempurna. Tak, manna ada, salwa ada. Tapi jenis hamba yang tak bersyukur. Kulu min tayyibati ma. Makanlah apa yang baik-baik yang kami bagi pada kamu. Kami tidak buat zalim pada kamu, tapi kamu sendiri buat zalim pada diri kamu. Wa idh qulna, ingatlah ketika mana kami perintah pada kamu supaya masuk negeri. Dan makanlah apa yang kamu nak makan. Tak, apa yang kamu nak boleh belaka. Dalam keadaan dengan penuh menikmati. Dan bila masuk negeri tersebut, masuklah dalam keadaan sujud dan ucaplah ucapan hittatun. Hittatun ni Bani Israel ni ucapan ni, kalau kita umat Nabi istighfar dengan istighfar. Tak. Maka naghfir lakum khata. Kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dan kami akan tambah lagi tak kepada orang yang buat baik. Tapi bagaimana sikap Bani Israel? Fabaddalal ladzina zalamu qawlan. Ubah. Allah Taala suka kata hittatun, dia kata benda lain. Habbatun. Dia kata ucapan-ucapan, tukar ucapan lain. Tak sikut. Sebab tu jangan tukar. Tak, zikir-zikir Nabi ajar, amalan-amalan jangan. Ni Bani Israel punya kesesatan. Bani Israel punya. Tapi dia jadi lagu tu. Tak. Dia jadi tak puas hati dengan Nabi. Pada hari tu tahu dah, agama ni mari daripada Nabi. Quran ni mari daripada Nabi. Semua Nabi ajar belaka dah. Nabi bagi tahu aku ajar belaka perkara yang boleh masukkan kamu dari syurga, perkara yang boleh menjauhkan kamu dari neraka. Nabi ajar belaka dah. Nabi ajar belaka dah. Tapi mari ajar zikir lagu ni, selawat lagu ni. Padahal benda tu mari daripada Nabi. Tak. Hak Nabi ada hak pendek, ada hak panjang, ikut kita nak puas hati. Tapi dia jadi gitu. Tak. Dia jadi tak sih. Seperti mana Bani Israel, Allah telah perintah yang masuk tu dengan ucap-ucapan gini, fabaddalal ladzina zalamu qawlan. Maka orang yang zalim itu ubah. Tak sih ucap tu. Dia ubah, dia ikut ajaran orang lain. Lalu fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Maka kami telah timpa kepada orang zalim itu rizan, azab daripada lagi. Kerana dosa mereka, kerana pelanggaran mereka perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia? Taun, tak nak bagi tahu taun. Penyakit. Dan ingatlah Allah telah bagi tahu ni nikmat betul-betul Allah Taala cerita nikmat ketika Bani Israel minta dengan Musa air. Tak dahaga air. Maka fakulna tadi kami perintah pada Musa supaya katak dengan tukar. Sebut tukar pula kan. Ha ni orang jadi apa dia? Cari tukar ni kan. Jangan cari tukar. Tak. Ni Allah Taala nak tunjuk kudrat dia. Dan tak ada kait tukar ni sebagai asbab ya. Tak. Bila jumpa ustaz-ustaz kata ni tukar Nabi kayu daripada tukar Nabi Musa, Allah beli kita kena tipu kok kan. Tak, nak tipu. Okay. Tak ada agama. Tak. Bukan tukar, kalau jumpa tukar tu kita kata batu tu bit mata air. Tak.
Tukar Nabi Musa tu tukar pada zaman dia tu, tukar tak ada beza dengan kan. Tukar seperti mana Nabi Musa bagi tahu bila Allah tanya, "Kamu dia tanya kamu tu?" Tukar aku guna awak ambil kain, buat itu pakai kambing. Yes, buat macam itu. Tak ada gambar. Dia bukan tukar seperti mana baju Nabi Yusuf juga. Baju Nabi Yusuf lepas atas muka, letak atas muka ayah dia tu Nabi Yakub. Hak buta tu jadi selek kan. Oh, jumpa kain. Ni jenis kain baju Nabi Yusuf ni. Tidak. Ni wahyu daripada Allah SWT. Wahyu. Yang jadi gini jadi wahyu daripada Allah SWT. Wahyu daripada Allah SWT. Jadi bila kami kata, Allah Taala kami kata idrib bi'asa. Kata dengan tukar batu tu, fanfajar, maka keluar daripada batu tu 12 mata air. Setiap kabilah, qad alima kullu unasin. Maka setiap kabilah tu tahu tempat minum mereka. Kulu washrabu min rizqillah. Maka ada minumlah daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu buat kerosakan di atas muka bumi. Ini jangan kamu langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qultum ya Musa, bila kamu kata pada Nabi Musa, ni Allah Taala jawab ni, lan nasbirana, nikmat yang Allah Taala bagi pada Bani Israel mereka tidak hargai. Mereka ayat pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, puas dah makan jenis makanan ni, makanan daripada langit puas. Padahal Allah Subhanahu wa taala nak bantu mereka, bahawa Allah Taala bagi makanan daripada langit supaya tarbiyah Nabi Musa tu sempurna. Tak sewi buat alasan nak ngaji masana, nak cari makan lagi gini buat alasan. Manusia kan buat alasan banyak kan. Batu madrasah saya dah. Tak sewi budak-budak buat alasan dah. Masa sediakan makan, mengaji ya. Tak ngaji. Ni kena masak lagi, kena cari lauk lagi, kena gapo lagi. Jadi alasan bawa tak boleh mari cari lauk. Tak ada gas. Gini. Lengan. Bani Israel ni Allah Taala bagi sempurna. Makanan pun dibagi daripada langit. Tujuan dia supaya duduk dengan Nabi Musa, tarbiyah Nabi Musa, mendalami Taurat. Tak. Tapi mereka kata apa? Pada Nabi Musa, tak. Kami puas dah makan ni. Makan jenis sama, jenis daripada langit. Fad'u lana rabbak. Tolong doa pada Tuhan kamu supaya keluar daripada bumi ni. Gapo dia? Bawang putih. Tak. Dan tak macam-macam. Timun minta keluar sayur-sayur dari timun, bawang putih, dan bawang merah. Ni yang mereka minta dengan Allah Subhanahu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, asasabdiluna alladhi wadana. Adakah kamu nak tukar? Tak. Tukar hok molek dengan hok tak molek. Boleh makan daripada langit. Nak tukar. Kalau munah ni tak perlu minta dengan Allah Taala, ihbitu misra. Pergi duduk di negeri ni. Bagi kamu apa yang kamu nak. Misran sini bukan negeri Mesir. Tak, ihbitu Misran maksudnya gila ni pendapatan. Misran ni satu bandar. Tak, berdekatan dengan situ tu. Bagi kamu apa yang kamu nak. Bagi kamu apa yang kamu nak. Wa duribat alaihim dhillat wal masal. Allah telah bagi tahu ditentukan ke atas mereka, kepada mereka ni apa? Kehinaan. Dia kesusahan. Sebab apa? Wa bi ghadab min Allah. Telah ditimpa pada mereka kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Punca dia apa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati. Kerana mereka tidak bersyukur. Kerana mereka sentiasa kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan langgar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, bunuh para nabi tanpa hak. Dan puncanya dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ajib. Surah ni akhir kan? Allah Taala bagi tu kronologi. Kronologi bagaimana sampai umat ni dapat bunuh kaum orang soleh di kalangan mereka. Dapat bunuh nabi. Mula-mula apa? Kan ya'tadun. Mula-mula langgar perintah. Sudah biasa langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini punca dia Allah Taala bagi tahu. Punca mereka kufur dengan ayat Allah, bunuh para anbiya ni punca dia apa dia? Kerana mereka sebelum ni sentiasa langgar. Dia orang jahat ni tak jahat lalu. Tak mula tak semaya dulu. Bila tak semaya tak puasa. Ada. Bila tak puasa, tak semaya, baru dia ada berani minum arak. Bila minum arak, baru berani berzina. Bila berzina, tak cara dah halal-halal gabar-gabar dah. Jadi bila dia halal dak keinginan dia tu, maka kalau kena kata-kata, mula kata orang jahat dulu, tak berani kata orang masjid. Tak. Kata orang masjid tak berani. Dia kata orang jahat sebab dia tu. Lama-lama bila orang baik ni tegur dia juga, halal dia juga, tak cara. Lipat belakang. Tak email pun tak email. Lipat belakang. Ni Allah Taala bagi tahu. Sebab tu usaha atas amalan ni dia penting. Dia berpunca daripada situ juga. Berpunca daripada semaya, tak semaya, kemudian baru dia jakit baru. Kalau dia ada semaya, orang lain jadi kemah lalu. Orang lain jadi kemah. Jadi Allah Taala bagi tahu kronologi dia. Kemudian ayat 62
Ini maknanya Allah tak ada berhenti sekejap. Dia panggil pencerahan ilahiyah. Tak. Sebab tu doa Bani Israel kena ni. Kena. Bani Israel zaman Nabi pun derhaka pada Allah Ta'ala. Bani Israel zaman Nabi Musa pun derhaka pada Allah SWT. Sikap dia tidak berterima kasih. Bertalu-talu mari kan. Seolah-olah nampak sangat tak. Awak bercik kita agak habis cokeh juga keburukan kita tu. Nampak. Tidak, Quran bagi tahu. Allah Ta'ala bagi tahu. Hanya Allah Ta'ala bagi tahu hakikat sikap mereka supaya umat ni kita ambil pengajaran. Allah Ta'ala bukan benci pada Bani Israel, tidak. Allah Ta'ala benci pada sikap mereka ni untuk kita belajar. Sebab tu Allah dah datangkan satu ayat ni. Bagi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak pandai Bani Israel ke, tidak, umat Nabi Musa ke, umat Nabi Isa ke, umat Nabi Muhammad SAW ke, umat Nabi Ibrahim ke, Allah Ta'ala tak pandai. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan statement ni, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin. Ni jenama ni Allah Ta'ala tak pandai. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, itu umat Nabi SAW. Wal ladhina hadu, ataupun orang Yahudi. Wan nasara, jenama ni Allah Ta'ala tak pandai. Semata-mata jenama tu. Yang Allah Ta'ala pandai ke apa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa dia benar-benar beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, wa amila salihan, kemudian melakukan amal saleh. Ini Allah Ta'ala pandai. Sebab tu kita pun kecek kita kan, iman dan amal. Sebab ni Allah Ta'ala pandai. Tak. Kita duduk ayat kita ni, hatta kita paling betul sekali pun, kita betul, maya dia tak jadi. Tak, sepuluh hari dulu balas tak? Dalam balas mazhab ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, itu balas. Zamai perbalahan. Kita Syafi'i paling betul sekali, kita Hanafi paling betul sekali. Maya tak jadi, tak ada makna. Dia bukan masalah Syafi'i, bukan masalah Hanafi, bukan masalah amalan itu lagu mana? Amalan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, supaya kita tidak terperangkap seperti mana Yahudi telah terperangkap. Yahudi ni asal mereka semata-mata kita Yahudi ni kita betul. Walaupun kalau kita tak mayat pun tak apa, asal Yahudi jadi kita betul. Kalau masuk neraka sekejap. Ni Yahudi. Ni Allah Ta'ala bagi tahu. Kita pun Islam kita gitu. Itu asal Islam. Tak, lagu-lagu mana pun asal Islam. Tak. Islam kan tak. Sembah hak tu boleh, seru hak ni boleh. Tak kira. Tidak. Bukan lagu tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kita terperangkap dengan jenama. Yang Allah Ta'ala tengok apa dia? Man amana billah. Siapa dia benar-benar beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat sungguh-sungguh, kemudian amalan dia soleh. Dia semua ni apa dia? Memerlukan panduan daripada kita Allah lah. Bukan buat sendiri. Orang lagu ni falahum ajruhum inda rabbih. Bagi mereka ganjaran di sisi Allah. Dia tak perlu takut nak balik menghadap Allah SWT. Tak perlu sedih apa yang dia telah tinggalkan di atas muka bumi ni. Ayat seterusnya kita sambung semula. Selepas kritik sebelum ni, Bani Israel nikmat zahir, nikmat makanan, nikmat kedudukan, semua zahir. Ni pula ayat seterusnya pula ni sambung semula kritikan Allah Ta'ala kepada Bani Israel, yang mana sikap mereka dengan kitab pula, dengan nikmat rohani, nikmat kitab Allah SWT, nikmat Rasulullah, nikmat Nabi Musa sebagai Rasul. Bagaimana sikap mereka dengan kitab Allah, dengan Rasul yang diutuskan kepada mereka? Lagu mana sikap mereka dengan perkara ni? Jadi Allah Ta'ala dedah kepada kita supaya kita jelas di depan kita ni, sebelum kita ni ada umat yang mana seperti mana kita ada kitab, ada Nabi, bagaimana sikap mereka berhadapan dengan mereka, supaya kita tak ikut mereka, supaya kita tidak ikut mereka. Jadi Allah Ta'ala berdetail. Sebab tu dalam surah ni, Baqarah ni, Allah Ta'ala berdetail dengan sedetail-detailnya supaya kesilapan Bani Israel ni di kalangan Yahudi dan Nasara ni tidak berlaku pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah mereka tak depan sekali. Tak, biar umat ni tak ada buat alasan. Orang tak tahu ya Allah, tak apa situ tengok. Tak ada buat alasan, depan kan. Tak, umat ni. Tapi muka tak baca juga kan? Tak jumpa juga. Tak. Jadi Allah Ta'ala tak depan ni biar kita dapat ambil. Kita sambung kita ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabban bil islam wa Muhammad nabiyyan wa rasulahu walhamdulillahi rabbil alamin.